Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, hari ini 12 Februari 2021. Hari ini hari ulang tahun kewafatan meninggal dunianya Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat, bekas Menteri Besar Kelantan. Jadi saya ingin membacakan satu biografi beliau, dan saya petik dari buku biografi Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz yang disusun oleh Jamal Lokman Sulaiman. Jadi Tuan Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat dilahirkan pada tahun 1900 dilahirkan pada tak jumpa ni. Dilahirkan pada tak apa. Tapi yang pentingnya karier politik beliau, Karier politik Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat. Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz bin Ni'mat. Beliau seorang yang memperjuangkan wujudnya di negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukum menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendaftar sebagai ahli Parti Islam se-Malaysia pada tahun 1967. Kemudian menjadi ahli Parlimen Kelantan Hilir 1967 sehingga 1969. Kemudian menjadi ahli Parlimen Kelantan Hilir lagi dari tahun 1969 sehingga 1974. Kemudian menjadi ahli Parlimen Pengkalan Cepa Kelantan, yakni kawasan Parlimen Kelantan Hilir ditukar kepada Parlimen Pengkalan Cepa dari tahun 1974 sehingga 1978. Dan dilantik menjadi Ketua Dewan Ulama PAS. 1978 dilantik menjadi Pesuruhjaya PAS bagi negeri Kelantan. Kemudian pada tahun 1978 sehingga 1982 menjadi ahli Parlimen Pengkalan Cepa Kelantan. Kemudian tahun 1982 sehingga 1986 menjadi ahli Parlimen Kelantan Pengkalan Cepa lagi. 1986 bertanding di dua kerusi Parlimen dan DUN, tapi kalah di kerusi Parlimen Bacok Kelantan. 1986 sehingga 1990 menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan Semut Api Kelantan. Tahun 1990 menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Semut Api Kelantan. Dan pada tahun 1990 sehingga sekarang dilantik menjadi Menteri Besar Kelantan. Dan pada tahun 2015, yakni pada 12 Februari 2015, beliau meninggal dunia pada malam Jumaat pada tahun 2015. Semoga Allah
merahmati beliau. Jadi beliau memperjuangkan PAS, Parti Islam se-Malaysia. Memperjuangkan wujudnya di negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukum menuju keredaan Allah. Beliau ada belajar di India, Pakistan dan pernah melakukan lawatan ke Pakistan. Sebagai ahli parlimen dan juga ahli Dewan dan Negeri, beliau diberi mandat untuk membentuk sebuah kerajaan dan menjalankan pemerintahan. Pembangunan kerohanian umat Islam maupun keduniaan adalah berpunca daripada keprihatinan para ulama terhadap konsep dan falsafah ilmu dan peribadatan dalam Islam serta mencernakan kepimpinan melalui tauladan. Berilah pertolongan, beliau pernah berkata, berilah pertolongan kepada saya untuk menguasai ke atas diri saya dengan menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran dan membawa datang nasihat. Agama Islam yang ideal ialah yang menunjukkan kepada kebaikan, terutama sekali kepada golongan bukan Islam, bertujuan untuk mengajak mereka supaya bersama-sama beriman kepada Allah. Ulama, politik dan rakyat adalah komponen-komponen yang jitu. Keyakinan rakyat kepada ulama yang berpolitik tersemai pada setiap masyarakat untuk diwarisi oleh generasi yang akan datang. Rakyat amat mengharapkan agar ulama yang berpolitik dapat memulakan suatu perkara yang baik kepada anak-anak yang baru dilahirkan. Membasmi kemiskinan adalah satu perkara yang berada di luar kebolehan manusia kerana ia adalah ciptaan Tuhan yang mesti diterima oleh manusia. Kemiskinan tidak boleh dibasmi tetapi hanya boleh dikurangkan. Oleh itu istilah membasmi kemiskinan adalah khayalan. Ini adalah di antara beberapa kata-kata beliau. Setiap manusia adalah pendakwah dan da'i yang mempunyai hubung kait antara individu dan masyarakat. Setiap individu itu tidak akan terlepas dari bersama dengan masyarakat. Sistem pembelajaran secara halakah adalah warisan tradisi pembelajaran turun-temurun dari para ulama dahulu kala lagi. Konsep Islamisasi akan diteguhkan lagi dengan wujudnya pemuafakatan di antara kumpulan-kumpulan yang bersedia bernaung di bawah sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam pada hakikatnya menggambarkan kebebasan hak masyarakat, bukan Islam untuk mengamalkan agama serta kebudayaan mereka. Ulama itu adalah manusia yang agung dalam alam malakut. Mereka laksana matahari terang benderang di samping menerangi pula orang lain. Diri mereka laksana kasturi yang sungguh wangi di samping mewangikan orang lain. Prinsip Islamisasi sesebuah
pemerintahan dapat direalisasikan dengan cepat dan teratur apabila konsep dan sistem Islam itu dijelaskan dan difahami oleh ketua-ketua agama bukan Islam. Kalaulah undang-undang itu digubal oleh akal, pembesar-pembesar negara beserta pakar-pakarnya, maka itu adalah siasah akal. Tetapi kalaulah undang-undang itu diwajibkan oleh Allah, diakui dengan syaratnya, maka ia adalah siasah agama yang memberi manfaat kepada kehidupan di dunia dan di akhirat. Unggulnya pemerintahan Islam Kelantan menjadi sebutan dan tarikan ketua-ketua negara untuk berkunjung ke negeri Kelantan Darun Naim. PAS, Parti Islam se-Malaysia, sebagai pembangkang adalah sebagai penegur dan penasihat kepada pemerintah. Seandainya kerajaan pemerintah menukar perlembagaan negara dengan meletakkan Islam sebagai wadah perjuangan dan perlembagaan negara, PAS tidak akan menentang. Sebaliknya, PAS akan bekerjasama dan bersatu dengan pemerintah demi kedaulatan dan keutuhan negara. Jadi, demikianlah itu apa yang saya boleh ajukan tentang biografi Tuan Guru Datuk Haji Abdul Aziz bin Ni'mat. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.